Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Ni. Hai. Oh, sorry datang lambat usaha ini. Awal balik hari. Mana? Kelas CSN. Dari kelas. Hari ni kita nak cerita pasal apa ni? Hari ni kan, sebenarnya tadi kita nak bawa pasal sumber Tamadun Islam. Oh. Okey tak? Okey tak tadi? Okey. Kita bincang Kita bincang kat dalam lah. Kan, semua mestilah dari agama dulu dapat ya. Mestilah. Seperti yang kita tahu, sumber tamadun Islam ni dia ada dua yang major, yang besar. First Al-Quran, second Sunnah. Ada lagi ijma' ulama', ada lagi sumber-sumber yang dari yang tak disepakati. Contohnya macam Qaul Sahabi, Uswah Adat, Amalan Madinah, semua tu kan. Tapi yang kita kena, tapi yang tu tak wajib pegang lah. Tapi kalau yang ni, Al-Quran dengan Sunnah, memang dua ni adalah core. Wajib pegang dia dua benda ni. Sebabnya Al-Quran ni dia adalah tulisan Muhammad kan. So dia ni adalah kitab Allah. Isis perkataan dia kata daripada Allah. So Al-Quran ni dia yang menggariskan visi-visi asas ni. Tapi kalau Sunnah pula, dia akan clarify kan, dia akan jelaskan, dia akan perincikan apa yang Al-Quran bagi tahu. Sebab yang Al-Quran bahasa dia tinggi-tinggi kan, kita tahu. Macam bahasa Arab ini sampai orang Arab biasa pun tak boleh nak faham kan. So macam ada yang tak boleh nak faham tu, hadis lah, Sunnah lah yang akan terangkan dia ni. Nabi Muhammad lah yang terangkan. Sebab Sunnah tu apa? Sunnah tu kita macam ni kan, dia adalah satu perkataan, perbuatan atau apa-apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. So, umat Islam kena ikut lah. Sebab Al-Quran tadi dia macam ringkas je, tak rinci. So, Sunnah ni terangkan. Contohnya macam solat kan Al-Quran ada tunjuk macam kena mendirikan solat. Tapi macam mana nak mendirikan solat tu? Sunnah yang menghuraikan satu-satu macam ni. Okey ni. Okey ke tak? So kita nak belajar pasal tamadun Islam lah sekarang kan. So tamadun Islam kita tahu dah pegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa tujuan utama Al-Quran ni diturunkan? Tahu tak? Ni Tahu. agak-agak apa? Tahu. Agak-agak apa? Panduan. Betul lah tu, tunjukkan panjang. Okey, yang mainnya tujuan ni, kenapa Al-Quran diturunkan adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kejahilan kepada cahaya kemuliaan. Kan kita tahu dulu kan, zaman jahiliah, zaman kegelapan sebelum Islam sampai, banyak sangat benda-benda kat dunia yang jahil berlaku. Contohnya macam dia bunuh anak lelaki, tanam anak perempuan hidup, arak, judi kan. So semua benda ni bukan mencerminkan manusia yang Allah nak, which is menjadi khalifah kan kat atas muka bumi ni. Jadi oleh itu Allah pun turunkanlah Islam, datangnya Nabi Muhammad untuk bawa risalah Islam ni untuk keluarkan manusia daripada zaman kejahilan, zaman kegelapan tu kepada zaman cahaya, zaman kemuliaan, untuk jadikan kita khalifah. Okey. Lepas tu pasal petunjuk. Betul lah yang ni kan Nik cakap tu. Tujuan Islam diturunkan, tujuan Al-Quran diturunkannya Al-Quran ni untuk jadi petunjuk kat manusia. Seperti yang kita tahu kan, macam yang kita hidup biasa-biasa pun, mesti apa-apa apalah organisasi ke, macam dekat college ni pun kan, apa-apa yang kita hidup dalam tu mestilah ada peraturan. So sama macam Islam pun ada peraturan dia, ada guideline dia. Contohnya Al-Quran lah. So hidup kita ni jadi sempurna lah, jadi betul. Kita macam jalan yang Allah lah. Jalan yang straight, jalan yang benar. Macam maksudnya semua tak seperti tak bersama. Contohnya macam dalam berjual beli kan, Al-Quran dah ada cara-cara nak berjual beli. So cara-cara nak menghukum penjenayah kan, contohnya ada hukum hudud semua kan.
So dengan adanya hukum-hukum macam ni, syariat-syariat yang Allah dah tetapkan untuk kita, untuk jadi petunjuk hidup kita, so sempurna dah hidup kita. Dia kan tadi kan tujuan kan. Jadi kalau dah ada tujuan, macam mana contohnya kalau dah ada kebenaran tu, macam mana orang nak gunakan kebenaran tu dalam hidup tu? Maksudnya matlamat dia dah macam mana? Fungsi dia. Kita dah cover tujuan. So sekarang, apa matlamat dan fungsi Al-Quran ni? Ni tahu? Jadi tahu kan? Ini tahu? Panduan. Tak. Tadi panduan tu adalah tujuan. Sekarang matlamat. Apa function kita nak jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk mengeluarkan manusia untuk hidup lebih bersyariat tu kan? So function dia untuk kita mencari kebenaran. Untuk cari kebenaran. Apa kebenaran dia? Kebenaran Allah. Kebenaran Quran tu. Nak dekat dah tapi bukan. Kebenaran dia adalah Allah itulah kita punya pencipta untuk mentauhidkan Allah. So apa tujuan kita cari kebenaran? Untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirat lah kan. Okay, so kat dalam Al-Quran ni sendiri, macam mana Allah guide kita untuk cari kebenaran? Dengan cara Allah suruh kita perhatikan benda-benda yang ada dekat sekeliling kita. Contohnya macam fenomena alam. Contohnya macam cakrawala. Contohnya macam haiwan, tumbuhan, macam tu. So dengan kita tengoknya kejadian yang berlaku kat sini ni, kita nampaklah betapa indahnya dan besarnya Allah tu. So apabila kita tahu pencipta, kita dapat tengok kebesaran Allah ni, kita tahulah, maka kita ni akan yakinlah Allah tu pencipta kita. Mesti kita akan yakin pencipta kita yang hebat kan, yang boleh buat semua benda. Sampai kita tak nampaknya Allah ni hebat situ, so kita yakinlah tu lah pencipta kita. Okay. So dekat dalam sebenarnya kita tahu dalam Al-Quran ni ada banyak jenis ni kan, banyak jenis fenomena. Contohnya kita dah jumpa fenomena sains, sejarah, sastera semua kan. Yang benda yang kita dah baru macam benda sains yang kita discover sekarang dah lama dah sebenarnya ada dalam Al-Quran. Contohnya macam elemen air dengan udara. Contohnya dia dah jelaskan dalam Al-Quran macam manfaat madu semua kan. Lepas tu pasal sejarah pula, Allah galakkan kita melancong, travel kat tempat-tempat yang kaya dengan sejarah. Contoh dekat Laut Mati kan. Kat Laut Mati ada apa ni? Laut Mati ada? Laut Mati tu, dekat Laut Mati kita boleh tengok sejarah umat terdahulu. Contohnya kaum Nabi Musa tu ke? Kaum Lut. Oh yang bukan lesbian. Dia satunya jantina lah, LGBT. Dia liwat lah. Maksudnya dia dah melanggar hukum Allah situ. So Allah pun bagi hukuman, dia dibalikkan bumi. Jadi kita ambil pengajaran. So apabila kita sampai kat tempat tu, kita boleh ambil pengajaran. So dalam surah Ali Imran pun Allah dah bagi tahu dalam ayat 107, Allah menyuruh kita mengembara untuk memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang melawan hukum Allah ni. So masa tu kita boleh tengok, kalau kat Laut Mati kita boleh tengok dia dibalikkan bumi. So kalau kita buat benda tu, kita nampaklah hukuman dia. Memang bukanlah kita akan dibalikkan bumi, bukanlah kita akan dapat hukuman on the spot macam tu. Tapi nanti dekat akhirat kita akan dapatlah hukuman kita. So macam kita dapat menginsafi lah kan. So kita nampak kebenaran kat situ. Sebab kalau Allah tu bukan pencipta, takkan dia boleh buat macam tu kan. Tu pasal Al-Quran. Kalau pasal hadis tu, Pasal hadis as-sunnah sama kan. Tadi kita dah cakap sikit hadis ni apa. Jadi kita pergi dalam lagi penelitian as-sunnah ni.
Pengertian as-sunnah ni dia ada dua tau. Satu, segala yang disampaikan atau dipindahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari segi contohnya macam perkataan, perbuatan atau persetujuan Rasulullah itu sendiri. Yang keduanya adalah segala ketetapan yang berasal daripada Rasulullah. Contohnya macam benda itu halal ke, haram ke, makruh ke, harus ke. Jadi as-sunnah ni dia nak bawa dua. Satu, dia macam nak bawa satu jalan atau putih kita yang baik. Satu lagi dia nak memperjelaskan sesuatu benda kita buat tu hukum-hukum dia. Yang lebih mendalam lah kan. Mendalam lah. Itu dia punya pengertian dia. Jadi kalau fungsi as-sunnah ni dijadikan berfungsi untuk satunya untuk nak kuatkan nas-nas Al-Quran dan yang keduanya menghuraikan nas-nas Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ni dia macam dia ringkas tau. Contohnya kita bagi contoh kan. Contohnya ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang ni dalam Al-Quran disebut sembahyang itu merupakan satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Yang ini dalam surah An-Nisa ayat 103. Jadi dalam Al-Quran ni disuruh kita menunaikan solat mengikut waktunya. Tapi dia tak terangkan tahu waktu-waktu dia. Solat ni bila, macam mana nak buat. Jadi sunnah ni lah yang akan menerangkan macam mana cara-cara solat tu. Bila kita dah ada sekarang subuh, zuhur semua tu, Rasulullah yang macam pergi ke istiwa Mi'raj kan, dapatlah hadiah solat dari Allah. Maksudnya dia nak kuatkan nas-nas Al-Quran. Dia macam nak support lah, nak buktikan lagi benar Al-Quran tu kat situ. Maksudnya bukan satu side je yang kita tahu. Maksudnya ada side lain. So dia support dia lah. Macam kita nak tahu, kita tengoklah perbuatan Rasulullah. Macam mana Rasulullah buat solat tu, amalan-amalan dia tu semua sunnah. Lagipun Rasulullah tu sendiri dia diutuskan kepada manusia adalah untuk menjadi macam nak menjelaskan secara terperinci kepada manusia akan kandungan Al-Quran itu diturunkan. Itulah dia fungsi sunnah. Apa tahu lagi ada fungsi? Ada lagi ke fungsi? Ada. Jadi agak-agak apa fungsi sekarang? Yang cakap dia lah, nak support, dia nak huraikan lagi dengan lebih terperinci. Okay, selain daripada fungsi lain as-sunnah ni, dia mentaksiskan nas-nas Al-Quran. Maksud dia mentaksiskan. Mentaksiskan maksud dia mengkhususkan lagi nas-nas Al-Quran. Sebab kan ada sesetengah ayat-ayat Al-Quran ni yang umum, sifatnya umum, dia bagi tahu secara umum. So fungsi as-sunnah ni lah yang macam mengkhususkan lagi ayat Al-Quran yang umum ni. Contoh dia terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-12 yang Allah cakap, yang Allah memerintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. So ayat tersebut umum sebab dia melibatkan para nabi dan anak-anak mereka. Begitu juga pembunuh yang membunuh untuk mendapatkan harta pusaka. So keluarlah hadis Rasulullah yang bermaksud kami para nabi tidak mempusakai. Ini adalah riwayat riwayat Ahmad. Maksudnya kaum Nabi dia tak boleh ambil harta pusaka lah. Yang kedua adalah pembunuh tidak akan mendapat apa-apa daripada harta pusaka orang yang dibunuh tu. Ini riwayat daripada Ibnu Majah. Betul? So ada lagi kita ini. So maksudnya kalau kita tak ikut hadis, tak ambil tahu pasal hadis, kita tahu lah benda-benda ni. Kita macam orang tu dia nak dibunuh, contoh dia bunuh ayah dia sebab dia nak harta. Tapi kalau ikut hadis tak boleh kan. Kat dalam Quran umum, tapi bila kita buka lagi kita nampak tak boleh. Ini maksudnya dengan kita berpegang teguh kepada dua sumber ni, kita dapat tahu lah cara hidup Islam sebenar, ad-din kan. Ad-din, cara hidup yang sempurna. Ini nak sama ke? Rasa dah tak ada dah kot. Dia suka-suka. Okey, kita ada lagi 2 lagi. Lagi dua iaitu tugas atau fungsi as-sunnah ni, iaitu dia membataskan nas Al-Quran yang mutlak. Okey, apa maksud mutlak kat sini? Tadi dia kata nas Al-Quran umum. Yang ni mutlak. Mutlak ni maksudnya dia macam lebih kurang umum lah, cuma dia tak umum. Maksudnya dia mutlak ni dia ada makna yang lagi luas. So, sunnah ni dia macam menjelaskan lagi lah, mencari
kami cari dia macam memperjelaskan lagi makna-makna yang luas. Maksudnya contohnya contoh dalam surah Al-Maidah ayat 38 kan ada yang Allah cakap lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka berdua. Tapi dalam ayat tu dia tak cakap yang sampai mana kita potong. Maksud berapa jumlah barang yang diorang curi tu sehingga diorang potong kan. So ada keluarlah satu hadis Rasulullah yang mana Rasulullah ada cakap kalau orang tu mencuri, lelaki ataupun perempuan mencuri, potonglah sampai pergelangan tangan mereka. So yang tu untuk tahap mana kita nak potong kan. Kalau jumlah barang yang mereka curi tu, ada satu lagi hadis yang Rasulullah keluarkan yang bermaksud jangan potong tangan pencuri melainkan apabila ia mencuri 1/4 sesuatu yang bernilai 1/4 dinar atau lebih. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. So nampak tak kat situ Al-Sunnah ni dia macam mengkhususkan lagi kan. Dia macam membataskan lagi nas-nas Al-Quran yang mutlak. Tapi kan ini dia memperjelaskan kan. Tapi ada ke yang dia menasahkan ayat Al-Quran? Kan nasah. Contohnya ayat Al-Quran kan, dia kan kita tahu Al-Quran ni dia relevan sepanjang zaman kan, sampai akhirat. Tapi mesti ada certain ayat yang seiring zaman sebenarnya tak relevan, tak, macam kita kena tukar sikit. Contohnya macam ibu sesuai. Contohnya berapa kali kenyang baru dia jadi ibu. Kan? Ada tak macam tu? Itu dah pasti kot. Ini Ferry boleh mulai kot. Aku tak sure lah sekarang dia ada spesifik ayat. Biasanya macam ada lah. Mungkin kita boleh bincang topik tu tajuk usaharan lain kan. So yang last sekali peranan Al-Sunnah yang last sekali ialah dia menambahkan hukum hakam yang terdapat asasnya dalam Al-Quran. Maksudnya asas dia ada dalam Al-Quran kan. So Sunnah ni macam tambah lagi. Contoh dia, kita tengok contoh ayat dia. Contohnya dalam Al-Quran kan dia ada cakap pasal binatang-binatang yang haram dimakan, makanan yang haram dimakan macam tu. Tapi ada certain tu macam kadang-kadang kita dah tanya burung macam mana kalau ada certain kita macam tak pasti kan. So Sunnah ni macam Sunnah ni dia memperjelaskan lagi lah. Contohnya ada satu hadis ni di mana pada hari Khaibar Rasulullah SAW ni dia melarang daripada makan binatang yang buas, yang mempunyai taring dan burung yang berkuku panjang. So nampak tak dalam Al-Quran dia tak huraikan sampai jelas sampai macam tu kan. So Sunnah ni macam diuraikan lagi lah, dia tambah lagi hukum makan binatang apa yang tak boleh makan, lagi spesifik lah. So itulah fungsi-fungsi Al-Sunnah. Maksudnya tujuan aku berikan perbincangan kita. So konklusinya konklusinya tak dinamakan tamadun Islam lah kalau tak berpandukan Sunnah ni Al-Sunnah. So kita boleh guna Al-Quran dan Al-Sunnah ni dia macam sepanjang zaman untuk kita memajukan diri kita. Lepas tu nak membetulkan perjalanan hidup kita ni. Jadi kita kena sentiasa berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita teratur, jadi sempurna lah. Nampaklah bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih tutup majlis. Terima kasih kepada dan sahabat.